Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafallahu al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada 12 jam Idul Akhir 1435 Hijrah bersamaan dengan 12 April 2014. Kerana masih lagi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan, nikmat untuk kita meneruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seketika nanti insya-Allah. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengisi masa waktu subuh, kuliah subuh yang Ustaz Nasaruddin tak dapat dihubungi pagi ini, marilah sama-sama kita mentadabburkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengupas muzakarah sedikit berkaitan dengan ayat akhir daripada surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 62, 63 dan 64. Berkaitan dengan adab-adab pergaulan orang-orang mukmin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinu. Innal ladzina yasta'zinunaka ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulihi fa iza ista'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim." Dalam ayat 62 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, perhimpunan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu kerana sesuatu keperluan, berilah izin kepada sesiapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan pohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, ayat 62 ini mengisahkan kepada kita tentang kisah peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini yang cetuskan ideanya oleh Salman Al-Farisi. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat untuk menggali parit Khandaq mengelilingi kota Madinah, yang besarnya itu sekira-kira tidak dapat dijangkau oleh seekor kuda yang berlari kencang untuk melintasi parit tersebut.
Maka ayat ini diturunkan untuk mengisahkan kepada kita bahawa nak mencari sebenar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ialah mereka-mereka ini bersama-sama dengan kumpulan jemaah Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW ketika itu, untuk memerlukan satu himpunan tenaga yang ramai. Nak gali parit ni bukan 2-3 orang, kan? Parit tu bukan parit longkang, parit sebesar sungai. Jadi memerlukan tenaga yang ramai. Sebab itulah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ialah apabila mereka berada bersama-samamu dalam suatu urusan yang memerlukan perhimpunan yang ramai, mereka tidak meninggalkan Nabi sebelum meminta izin kepadanya. Orang-orang ni, adab-adab kita tuan-tuan dalam berjamaah, ini mengambil iktibar daripada ayat ini. Ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan mengambil ikrar daripada mereka untuk bersama-sama menggali parit handak ini, maka ada di kalangan mereka-mereka ini yang meninggalkan urusan kerja untuk menggali parit ini tanpa meminta izin dengan Nabi SAW. Tinggal pakat balik itu je, senyap-senyap. Dan peristiwa ini jugalah menjelaskan kepada kita berapa ramainya timbul di kalangan mereka itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik di kalangan orang-orang Islam yang katanya beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi adabnya ini Allah Ta'ala menegur beberapa orang di kalangan para sahabat yang ketika itu yang bersama-sama dengan Nabi, kerja tak habis lagi, dia tinggalkan kerja dalam keadaan senyap-senyap. Ini Allah Ta'ala tegur. Itu sebelum kita kalau ada apa-apa sesuatu perkara, kena minta izin. Dalam ayat ini minta izin dengan Rasulullah SAW. Walau apa pun urusan, dalam keadaan urusan mereka ni bukan urusan jemaah, bukan urusan agama, urusan pribadi. Urusan pribadi. Maka adabnya kena minta izin kepada Rasulullah SAW. Ada di kalangan orang-orang munafik dalam gali-gali parit itu, ketika bersama-sama Rasulullah, betul-betul lah dia gali parit tu. Bila berlalu dengan Rasulullah dah berlalu, dia pun letak cangkul, letak bajak apa semua, letak, relax lah dulu. Nanti Rasulullah nak sampai, pak kita kan jauh lagi, kata dia, kan, mari pakat kita balik dulu, rehat kat rumah, kan. Pakat kita pergi ngeteh dulu, minum-minum, itu bahasa saya lah. Jadi ini yang berlaku. Apabila ini berlaku, sebab itu Allah SWT menegur akhlak-akhlak kita ini yang menjadi pengajaran kepada kita sampai akhir hari kiamat ini. Ialah apabila kita hidup berjemaah ini, apabila kita menunaikan sesuatu urusan yang berkaitan dengan agama, maka apabila kita nak meminta izin atas urusan pribadi, adabnya ialah kita dengan meminta izin kepada Nabi ataupun kepada ketua, minta izin untuk meninggalkan majlis dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada adab-adab yang Allah Ta'ala tegur kepada para sahabat ketika peperangan Khandaq itu, yang meninggalkan kerja-kerja utama untuk jihad jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi mereka meninggalkan tanpa minta izin kepada Nabi SAW. Maka itu satu sudut. Sudut yang kedua ialah orang-orang yang meminta izin itu melambangkan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu indahnya Islam ini menyusun kehidupan kita, hidup berjemaah, hidup dalam bermasyarakat ini. Kita baca pun Fatihah tu setiap hari. Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami sembah, kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kita guna kalimah apa tu dalam bahasa Arab? Dhamir nahnu, kami. Kita tak guna kalimah ana, kan? Iyyaka a'budu, kita dah macam tu. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang, Allah tak perintahkan kita macam tu. Kalau nak saya hidup ini boleh hidup bersendirian, tuan-tuan, dan saya boleh ayat Quran Fatihah itu kita ubah, Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kepada Engkau ya Allah aku sembah, kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Tapi hakikatnya Allah merakamkan Iyyaka na'budu.
Itu salah satu daripada isyarat kepada kita betapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita hidup secara berjamaah dan bermasyarakat. Maka apabila ada dalam fenomena seperti itu, kita meminta izin kepada ketua ataupun minta izin kepada Nabi SAW dalam peristiwa ini, itu menunjukkan itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allazina yu'minuna billahi wa rasulih. Innal ladzina yasta'zinunaka ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulih. Siapa yang tak izin dengan Nabi, itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka Allah Ta'ala ajar pada Nabi, fa iza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zan liman syi'ta minhum. Dan ada di kalangan mereka, kalau minta izin kepada kamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, maka berilah izin kepada sesiapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala ajar kepada Nabi, kalau ada di kalangan mereka minta izin, beri izin kepada siapa yang engkau kehendaki. Bermakna kita di dalam hidup berkumpulan berjemaah ini, kalau kita ketua, selalunya kita taat pada ketua ni dalam jawatan je, dalam organisasi. Kalau kita kerja melibatkan pihak nasib kita, wah pemain taat lagi kita dengan ketua, mengampu lebih pun ada kan. Ini sikap manusia. Tetapi Islam sebenarnya dah ajar dah hidup secara berjemaah ini tanpa ada ganjaran-ganjaran. Bukan untuk pihak nasib kita pun Islam dah ajar kepada kita taat kepada ketua di kalangan kita. Di kalangan kita ni ada ketua yang kita lantik, maka kita kena taat kepada mereka dalam urusan-urusan agama. Itu keadaannya. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, kalau dia minta izin, beri izin kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Bermakna tuan-tuan, ketua ni ada kuasa untuk beri apa yang dia rasa perlu diberi. Kalau dia tak perlu rasa, nanti dah dulu kan, baru buat kerja sedikit dan minta izin dah ni kan. Tak juga, tak boleh ketua buat macam tu. Kemudian apa yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, wastaghfir lahumullah, maka mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka. Ini adabnya Allah Ta'ala didik Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan, dalam peristiwa Handak ini nak menentukan penerusan survival perjuangan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia memerlukan kepada komitmen yang cukup tinggi, memerlukan pengorbanan yang cukup tinggi daripada pejuang-pejuang Islam. Sebab itu orang-orang yang berjuang untuk Islam ini, yang hidup secara berjemaah ini, dia telah menikmati tentang nilai-nilai keimanan kepada Allah dan Rasul. Dia memahami dan menghayati nilai-nilai perjuangan kepada Allah dan Rasul ini, barulah dia boleh menginfakkan diri dia. Sebab tu jihad, kalau kita fikir jihad ni, sebelum jihad nak pergi berperang, jihad angkat senjata nak mempertahankan Islam ini kan, jihad yang kecil-kecil lagi yang saya dah kongsi dengan tuan-tuan, itu perlu kita atasi. Kalau yang kecil tu kita tak boleh atasi, jihad menentang hawa nafsu, jihad menentang hasusal syaitan, jihad menentang orang-orang yang dengki kepada dia, orang-orang kafir yang membencinya. Ini semua adalah jihad-jihad yang kita perlu atasi satu demi satu. Yang paling besar adalah jihad menentang hawa nafsu. Keinginan-keinginan dunia ini lebih besar daripada keinginan akhirat. Sebab dunia itu apa? Dunia adalah benda yang kita nampak. Duit, dunia, kita nampak duit tapi besar kan? Ada satu tempat organisasi selalu hilang duit. Selalu hilang duit. Duit hilang ni bukan 100-200, makan 1000-2000, simpan dalam peti besi pun hilang juga. Agak-agak toyol boleh masuk dalam peti besi tu? Boleh tak? Toyol boleh tak dalam peti besi yang ada kat depan peti masjid tu kan? Ataupun dia angkat ramai-ramai. Saya pun tak tahu toyol ni kalau simpan dalam peti besi dia boleh ambil ke tidak. Ya? Kalau dia tahu masuk. Dia tahu masuk. Ni toyol bijak kan. Toyol. Setahu saya orang dulu kata ikat dengan getah. Dia kita tu ikat dengan getah. Kalau ikat getah dia leka main getah, dia lupa ambil duit. Toyol. Jadi hilang duit tuan-tuan, banyak hilang duit.
Satu hari kan, orang pengurus organisasi tu nak test lah. Dia pergi putus tip banyak-banyak, print out ini duit not 50 sebiji macam duit asal, letak kan. Hilang juga, hilang. Tapi 3 hari je, lepas tu dia pulang balik duit tu. Saya cakap editor yang pandang ni, dia tengok duit tu duit palsu kan, pulang balik duit tu. Tak hilang pula duit, yang hilang ni duit not yang betul. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ni lah. Jadi apa yang kita kembali balik kepada kisah ini, maka Nabi SAW suruh kita minta ampun kepada orang-orang yang nak minta izin pergilah. Sebab dia minta izin tu sama ada dia jujur ataupun dia berdalih, itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi kita sebagai ketua ni dilarang daripada su'uzon pada peringkat pertama itu, sangka buruk. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan untuk kita minta ampun. Minta ampun kepada mereka-mereka yang menguzurkan diri daripada terlibat dalam persiapan untuk menghadapi peperangan. Itu keadaannya. Sebab itu nak menghadapi peperangan ini, para sahabat dia mempunyai nilai keimanan yang cukup tinggi, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum sampai tahap tu lagi tuan-tuan. Allah SWT belum sampai tahap tu. Kalau sampai masa untuk kita berjihad menentang kezaliman seperti mana berlaku di Mesir, belum tentu lagi tuan-tuan yang ada depan saya, termasuk saya sendiri ni kan, keluar untuk berjihad mempertahankan keadilan, menentang kezaliman. Walaupun kita menentang kezaliman sampai ke titisan darah, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nak keluar rumah beri wasiat kepada isteri dan anak-anak, sanggup ke situ kita kan? Itu keadaannya, jual beli iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dunia. Innallaha hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala membeli jiwa-jiwa kita, harta-harta kita dengan ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu majlis-majlis ilmu, amalan-amalan kita sentiasa berterusan. Sebab itu menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita tengok insya-Allah bulan April ni mungkin ada gotong royong. Masjid kita ni lama tak buat gotong royong kan. Kita tengok berapa ramai orang-orang yang boleh bersama-sama untuk gotong royong. Kalau boleh macam solat Jumaat tu datang, Allahu Akbar kan. Sembahyang subuh ni kalau boleh ramai macam sembahyang subuh, macam sembahyang Jumaat, Allahu Akbar kan. Jadi itulah target kita di Batu Resan ini tuan-tuan. Kalau semua rumah-rumah di Megavilah saja ni, kalau semua separuh daripada bangunan Megavilah yang ada 12 blok ni turun separuh, suku pun cukup lah. Suku je turun memenuhi sampai belakang ni, penuh dah ruang solat kita yang dengar azan pagi-pagi. Itu pun ada komplain, apalah tarhim pagi-pagi ni Mekah je bising kata dia. Allah. Jadi tuan-tuan, biarlah dia komplain kan, setidaknya mengetutkan dia untuk bangun subuh. Bukan kita menyanyi, bukan buat konsert kan. Kita menyebut kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah yang kalimah-kalimah thayyibah. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, maka mohon ampun. Nabi, Allah Taala ajar pada Nabi, mohonkan ampun pada mereka. Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan begitu. Tapi orang munafik dia tak macam tu. Munafik dia buat kerja main-main. Dia tujuan dia untuk menggagalkan Rasulullah menggali parit Khandaq. Maka dia buatlah kerja main-main. Ada yang balik, ada yang buat sambil lewa. Itulah menggambarkan sifat-sifat orang munafik apabila buat kerja Islam. Bila buat kerja Islam sambil main-main. Sebab itu tuan-tuan, saya beritahu, usaha kita, suara kita tumbuhkan amal ma'ruf nahi munkar, itu bukan kerja main-main. Itu mencegah munkar. Salah satu kewajipan yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat kerja bukan ajak orang buat baik je. Buat kerja juga cegah orang daripada melakukan munkar. Sebab tu berapa ramai orang yang sanggup, tua ke, pemuda ke, petua ke, bila ada panggilan-panggilan untuk buat rondaan, buat panggilan-panggilan untuk mencegah munkar ni, tak ramai orang yang sanggup kan? Paling tinggi pun catatan saya rasa tak sampai pun 15 orang sekali rondaan ya, betul. Jadi kau macam itulah. Tak sampai 20 orang. Kalau boleh kita pecah-pecahkan untuk buat rondaan saja. Kita tak dekat kuasa masalahnya. Tak dekat kuasa. Kalau kita dekat kuasa, kita boleh masuk rumah orang,
kan. Kita boleh ada kuasa itu boleh, kita boleh masuk ke rumah orang. Tapi bila kita tak dekat kuasa ini, kita kena cegah aja. Kita datang pun dah cukup dah. Ada 2-3 buah rumah kita datang aja, saya dapat tahu ni ada orang ni kan berlaku sumbang dekat rumah ni apa semua. Tak adalah apa semua. Tak ada, tak apa, kita tanya je kan. Lepas seminggu keluar pindah. Maknanya kita dah cegah mungkar. Kita tahulah dia melakukan maksiat. Banyak lagi kawasan-kawasan kita ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala yang kehidupan mereka dicurigai. Maka kalau ada maklumat, beritahulah kan. Kita pun skuad amal ma'ruf nahi munkar kita ni baru belajar untuk macam mana berhadapan dengan cabaran-cabaran kan, untuk mencegah munkar. Buat rondaan sampai 1 pagi 2 pagi. Keadaannya itu untuk melatih diri kita agar kita boleh buat kerja-kerja yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada para sahabat sebelum ini sampai kepada kita pada hari ini. Itu yang kita nakkan begitu insya-Allah. Mudah-mudahan bila ada je perkara-perkara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang menjadi kerja kita sepanjang hayat kita ini, maka kita tidak mengecualikan diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Maka daripada ini adabnya itu juga kan. Kita ada seorang ketua. Kalau kita buat operasi ni tuan-tuan, ada seorang ketua. Maka ketua ni, kita kalau ada benda yang kita nak balik awal ke ada urusan, kita kena bermaklum pada ketua kita. Inilah hasil daripada surah An-Nur ayat 62 ini. Susah tuan-tuan. Dulu saya kat Johor, cegah munkar ni berkawan dengan maknya nak tangkap maknya ni senang, susah rupanya kan. Kena tackle dulu maknya. Keluar dulu pukul 11 dia, pukul 10, pukul 11 dia tak keluar lagi, pukul 12 baru dia keluar seorang kan. Lawa maknya ni tuan-tuan macam Allah SWT kan. Saya buat kat Pontianak Johor dulu, sampai ke Johor, sampai ke Bandar Johor Baru. Sehari kita datang, senyum-senyum dulu tengok kan. Dia pun tengok juga ni siapa datang ni kan. Kali kedua, kali ketiga sampai berkenal. Yang saya kenal tu nama dia Mastura. Tadi kenal belakang Mastura. Mastura. Cun jugalah muka-muka macam peranakan. Dah kenal tu, ni hati takut juga ni. Tapi nak tangkap punya pasal, nak tahu kat mana pot dia ni kan. Dah kenal, berbual apa semua. Sampai apa? Jomlah bang kan, pergi tempat saya tadi kat mana. Macam itu. Jadi apabila dah ada, dia ada 4-5 orang ni semua nyaman ni tuan-tuan kan, semua dah dapat dah awet-awet masing-masing, semua dah dapat dah. Dah dapat jam dah kat mana lokasi tempat mereka buat maksiat ini. Kita dah ikut sampai kat pintu tangga dah. Sampai kat pintu tangga tu barulah Jais datang, buat kuasa dia datang dengan polis semua, datang serbu. Dia datang serbu tuan-tuan, dia selak kain dia kan, dia buka kasut tumit tinggi dia lari 100 meter tak terkejar kita. Tak terkejar kan. Masalah tinggal lah Zairul kan. Tinggal ni cabaran. Tapi lepas tu bila kita dah buat penguasa, dia tak ada lagi buat kat pot tu, pot panas tu kan. Tak mahal, satu malam RM30 je upah urut. 30 upah urut. Jadi kalau kat kotoran berlaku macam tu, kita tak ada kompromi tuan-tuan. Kita kena cegah munkar. Ini keadaannya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adab. Yang kedua dalam ayat 63, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan kepada kita, janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini yang Allah SWT ingatkan kepada kita, jangan kamu jadikan panggilan Rasul itu. Panggilan Rasul ini para ulama kata
ialah juga panggilan-panggilan para ulama, para ketua-ketua gerakan Islam dan sebagainya. Dia menjadi salah satu daripada panggilan-panggilan sama seperti panggilan Rasulullah SAW dalam perkara-perkara ma'ruf. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan, jangan kamu jadikan panggilan Rasulullah di antara kamu, panggilan Rasul itu di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Bab-bab agama ni tuan-tuan, perintah-perintah Allah melalui lidah Nabi SAW, itu semua adalah panggilan-panggilan, perintah arahan Nabi SAW. Maka kita tak boleh anggap itu sebagai panggilan kawan-kawan kita, kan? Jom pergi yuk, kau pergi lah dulu, nanti aku pergi kemudian. Tak boleh. Kadang macam itu. Bermakna segala panggilan-panggilan Nabi SAW ketika itu, peristiwa-peristiwa dalam perang Andak itu, maka sahabat-sahabat kena sami'na wa ata'na, kena taat. Setelah jumhur syura memutuskan untuk menggali parit Khandaq di sekeliling kota Madinah, maka dia menjadi satu perintah Allah dan perintah Rasul. Maka jangan kita anggap panggilan itu sebagai panggilan macam kawan-kawan kita, kan? Ada yang beransur-ansur pergi sebab rasa berat, nak menanggung, nak menggali parit itu rasa berat, maka dia pergi, dia berlindung dengan kawan-kawan yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Menyalahi perintah Rasul kita takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang amat pedih. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul yang berupa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini tuan-tuan, yang menjadi Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan panggilan jihad, panggilan yang diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan pahala yang menjanjikan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mungkin ingat ayat-ayat yang biasa kadang-kadang membaca ustaz-ustaz sebut bahawa ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata Allah Ta'ala, adakah aku tunjukkan pada kamu suatu perniagaan yang menyebabkan kamu terlepas daripada seksaan azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad. Setelah kamu beriman kepada Allah, kepada Rasul, kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa kamu, dengan harta kamu. Amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan mereka itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Ini sifat kita sebagai orang-orang yang beriman ini. Apabila kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad itulah daripada sekecil-kecil perkara. Jihad lawan hawa nafsu ni, tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu Wa Taala, hawa nafsu kita la'amara bisu', sentiasa menyuruh ke arah perkara-perkara munkar, perkara-perkara tidak baik. Bukan orang yang tak beriman ni, orang-orang yang beriman pun dia ganggu kita punya hawa nafsu ini. Syaitan ganggu hawa nafsu kita ini agar kita terpedaya dengan godaan hawa nafsu. Berapa ramai orang yang bercerai disebabkan nafkah batin tak sempurna, apabila tidak dapat mengimbangi keperluan hawa nafsu itu dengan keperluan akhirat. Hawa nafsu lebih utama. Wah, kalau keperluan batin ni tak dapat seminggu 3-4 kali, kan, tak boleh, mesti nak macam tu. Akhirnya berlaku perceraian disebabkan itu. Itu semua adalah keberjayaan syaitan-syaitan untuk membisikkan, menggoda manusia agar mereka menurut hawa nafsu. Akhirnya mereka terjebak dengan kancah kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena beringat bersama. Dan jadi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada Nabi, agar kita ini sebagai pengikut ini agar rasa takut ditimpa cubaan ataupun ditimpa azab yang pedih dalam melaksanakan kerja-kerja yang Allah Taala janjikan syurga untuk berjihad mempertahankan Islam ini, dijadikan syurga. Maka memerlukan kepada kita komitmen yang penuh, keimanan kepada Allah dan Rasul. Tak cukup dengan itu saja, yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah SWT, Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu, yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kamu. Kita duduk istighfar tiap hari 100 kali. Ini permulaan hari ini, tuan-tuan, pagi kita berazam istighfar kita lebih daripada 100 kali, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi
Tapi orang-orang yang nak berjihad di jalan Allah Ta'ala ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini Allah Ta'ala yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ada ampunkan dosa-dosa mereka. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ini yang kita nak janji Allah Ta'ala tidak pernah murka. Kita menuntut janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena buat kerja-kerja tersebut. Ini ada adabnya, yang akhlak-akhlak yang Allah SWT ajarkan kepada kita hidup dalam berjamaah ini. Pada ketika itu merupakan peristiwa peperangan Khandaq yang Nabi SAW menjadi ketuanya. Tuan-tuan yang Allah SWT. Dan ayat yang terakhir, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengatakan bahawa ketahuilah, sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang, dan Dia mengetahui pula hari manusia dikembalikan kepadanya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini sebagai iman kita kepada Allah, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepunyaannya langit dan bumi ini. Dia yang mempunyai langit dan bumi, dan kita berada di dalamnya sekarang ini, dan Allah Ta'ala mengetahui. Sebab itu Allah Ta'ala kata, faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Faqul i'malu, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nascaya amalan-amalan kamu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasul, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui zahir dan nyata. Yang fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, perkara-perkara ghaib dan perkara-perkara nyata. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan nyata terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Inilah yang menuntut kepada kita ini mengetahui sedikit sebanyak adab-adab. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya terpaksa mendekkan. Sebenarnya saya ada urusan lain selepas pagi ini. Sebagai kesimpulannya, daripada ayat 62, 63 dan 64 ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang kita kena mengenepikan kepentingan peribadi daripada kepentingan umum. Kalau dalam kita hidup bermasyarakat, masyarakat memerlukan kepada komitmen kita untuk bermasyarakat atau berjemaah ini, maka kita kena mengenepikan kepentingan peribadi yang sangat-sangat kita sukai. Ialah duduk kat rumah dengan ekor dan sebagainya adalah lebih disukai oleh hawa nafsu daripada nak melaksanakan kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar ataupun kerja-kerja Islam dalam keadaan yang panas dan sebagainya. Ini alhamdulillah hujan. Dikhabarkan daripada bulan 5 nanti sampai bulan 9 akan panas semula. Wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan tidak berlaku macam tu. Kita ni diuji oleh Allah SWT dengan panas je kita tak selesa. Diuji dengan air tak ada, kita dah tak selesa. Itu semua adalah ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapal terbang dah jumpa dah kapal terbang? Kapal terbang 370 dah jumpa dah? Belum juga? Tuan-tuan carilah sampai mati. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jumpa lagi kan? Wallahu a'lam. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Jadi tuan-tuan, kita jangan mendahulukan kepentingan peribadi daripada kepentingan lain dalam kita hidup bermasyarakat. Itu adabnya. Sebab itu Allah Ta'ala sebagai kesimpulan daripada ayat ini, orang-orang yang meninggalkan kerja-kerja peperangan Khandaq itu merupakan sikap-sikap keakuan, ananiah, sikap-sikap yang mementingkan kepentingan peribadi melebihi daripada kepentingan jamaah Islam ketika itu. Dia jadi pengajaran kepada kita pada hari ini dalam kita hidup bermasyarakat. Maka tidak boleh kita dalam suatu keadaan untuk memerlukan kepada sumbangan tenaga dan khidmat kita lebih memilih untuk kepentingan peribadi daripada kepentingan jemaah. Yang kedua, kita tidak boleh hidup secara bersendirian. Kita tidak boleh hidup secara bersendirian. Kita kena latih diri kita hidup secara bermasyarakat, secara berjemaah. Itulah tuntutan yang sebenar. Hakikatnya memang kita tak boleh hidup secara bersendirian.
buat kerja, apa pun kita kaya dan sebagainya, kita boleh buat apa saja kita boleh dapat, tapi hakikat kita tak boleh hidup secara bersendirian. Dulu kan ada orang, dulu mula-mula kita lancarkan hairat kematian, kan Raji kan? Tak apa Ustaz, saya dah ada insurans dah, saya dah ada takaful dah. Dia fikir insurans dia tu yang dapat ratus-ratus ribu tu boleh menyempurnakan jenazah dia tu yang terbujur kaku. Dia tak fikir macam tu. Jadi apabila kita fikir, ya, tu 300 ribu tu bukan tuan haji ke, kan, bukan untuk datuk, tuan sri, bukan untuk tuan untuk bawa dalam kubur. Tu tinggal untuk waris. Kalau waris beriman, alhamdulillah. Kalau waris dia tak beriman, habis duit tu digunakan untuk perkara-perkara mungkar dan maksiat. Yang terseksanya kita dalam kubur. Tu keadaannya. Sebab itu tuan-tuan selalu kena ingat, saya pun anak saya kecil-kecil lagi, kan? Kita selalu mengingati antara sesama kita pastikan anak-anak kita boleh semayangkan jenazah kita. Kita ada berapa orang anak lelaki? Ni semua ada anak. Semua ada anak lelaki. Akan datang ni, kalau orang-orang tuan-tuan semua meninggal, saya tak cari orang lain, saya cari anak laki-laki dia untuk sama-sama mandi dan solatkan jenazah bapa dia di depan ataupun mak dia kat depan. Ketika itu anak-anak tuan-tuan tak boleh nak mengetahui mengimamkan solat jenazah. Ketika itu tuan-tuan menangis dalam keadaan tuan-tuan terbujur kaki. Yang inilah anak aku ni, kan, yang aku sayang, yang aku sanjung, kan, yang aku puji. Akhirnya aku mati pun nak solatkan imamkan jenazah aku pun tak mampu. Yang ke depan Imam Syukran, yang ke depan Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz dah dapat anak malam tadi, pukul 12.37 malam tadi. Anak rijal, lelaki, lanang orang kata, kan, lanang. Dia doakanlah mudah-mudahan selamat sejahtera semua sekali, ya. Ustaz tu dia akan balik sini selepas hari yang ke-7, selepas dia buat akikah anak dia. InsyaAllah seminggu dia tak ada ni, sampai hari depan. Imam Syukran kaki dia sakit. Dia tuan-tuan bersedia jadi imam kalau saya tak ada. Boleh? Kalau bila tak ada, bila suami tak ada, bila Jamal tak ada, tuan-tuan kena volunteer lah ke depan untuk jadi imam, kan? Sebab Imam Syukran kaki dia masih sakit lagi, tak boleh nak lipat. Allah Ta'ala uji dia sikit dia, kan, selalu dah jadi imam. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah antara yang dapat saya kongsi secara ringkas santai-santai tuan-tuan. Dalam keadaan tidak ada apa-apa persediaan, sekadar kita mentadabburkan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dengar, kita pandang Al-Quran, kita dapat pahala. Baca pun kita dapat pahala. Kalau kita tadabburkan ambil pelajaran daripada ayat ini pun kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping kita beramal-amal, amalan-amalan yang lain kita lakukan, boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, fikirkanlah, renungkan bersama, kan? Kita pastikan kalau kita jadi bapa, kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah dan Rasul. Inilah matlamat kita, kan? Bila dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia boleh meneruskan kehidupan dia, mencari nafkah kehidupan di dunia. Jangan bimbang, ada rezeki yang Allah telah beri pada dia. Tak payah kita susah besok kita mati ni, rumah ni nak bagi siapa, tanah ni nak bagi siapa. Tak, tuan-tuan belanjakan dulu harta tuan-tuan untuk akhirat kita. Yang hidup dia boleh meneruskan kehidupan. Percayalah, yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita nak bertemu dengan Allah ni, bekal apa kita nak bawa, kan? Lebih dah malam, kalau seperti mana saya cakap tadi, anak sendiri pun tak boleh nak uruskan bapa. Nak suruh mandikan, saya tak pandai Ustaz, saya tak pernah tahu macam mana nak uruskan jenazah. Sini pegang jasad bapa awak ni. Sampai tak macam tu pun, jenazah yang betul-betul kaku itu pasti rohnya akan menangis melihat keadaan anak yang tak boleh nak beri khidmat terakhir kepada jasad bapa dia yang telah mati. Itu keadaannya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sejauh sekadar itu dulu pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada tadabbur secara ringkas ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi ini, yang boleh mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang boleh menggambarkan kepada kita tentang keperluan hidup bermasyarakat dan berjemaah, dan mentaati ketua-ketua yang telah kita pilih untuk sama-sama mendapat keridaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya, mari sama-sama kita beristighfar, mohon keampunan kepada Allah
Manalah tahu dalam kita duduk dalam rumah Allah ini masih ada lagi dosa-dosa yang terlintas di hati, dosa-dosa yang terlintas di fikiran kita, dosa-dosa yang terpampang di depan mata kita, dosa-dosa yang didengari oleh telinga kita. Maka kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima keampunan daripada kita ini, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum.